Tapi isu-isu seperti sihir umpamanya, kita kena ada benda sihir, ada benda memang bukan sihir. Orang memang sakit perut betul. Dulu-dulu bomo, dia tak ada ilmu perubatan. Setiap orang sakit perut, dia kata jin makan, hantu raya, hantu pelesit, hantu kubur. Hantu pun kecewa dengan tuduhan-tuduhan itu, tapi tak boleh buat apa. Akhirnya mati juga, sebab memang kanser. Tapi bila kita dah maju ke depan, kita dah ada hospital, kita cek kita punya sakit. Nabi sendiri, sebab tu ada habbatu sauda, ada apa, dengan perbahasan menunjukkan tak semua Nabi kata semua sakit jin dan semua sakit jampi. Ada bahan. Saya nak minta, kalau boleh para ustaz ni, janganlah kita tonjolkan unsur jin ni berlebihan dalam TV ni. Semua akan kata jin. Sakit perut jin, demam jin, sakit mata jin, sakit gigi jin. Orang Melayu kadang-kadang kan, menega tak laku. Dia kata kedai dia orang buat. Kita pergi makan di kedai dia. Kedai dia ni, kalau orang tak buat pun aku tak main makan kedai yang ni. Tak sedap. Kedai kalau sedap, dalam kelapa sawit hutan pun orang pergi. Kalau betul ada orang boleh sihirkan kedai bagi semua orang tak pergi, suruh dia sihirkan bandar Tel Aviv tu. Agama biarlah ke depan mencerdikkan kita. Itu yang kita seru, supaya agama dengan fiqh yang luas, akidah yang jelas. Saya pernah bersebut tuan-tuan, sekarang ni suka sangat nak panggil wali, panggil Allah ni jauh. Semalam kita baca hadis Jibril, Mikail. Kalau betul you nak panggil, bukan kata boleh. Kenapa siapa you panggil Tok Wali you? Pergi kat kubur, oh, panggil Tok Wali dah. Kenapa tak panggil Jibril? Kenapa tak panggil Mikail? Kenapa tak panggil Israfil? Kalau betul nak panggil, kenapa tak panggil wali yang lebih besar, paling besar, tidak ada lebih besar daripada Nabi Muhammad selepas Nabi Muhammad, iaitu Abu Bakar Siddiq. Tapi semua tu tak menarik tuan-tuan, tak ada kaitan dengan saya punya bisnes. Saya kena panggil wali di kalangan kami, Tok Syekh saya punya tarikat, baru jadi. Kalau tidak tuan-tuan pergi panggil sendiri, saya tak dapat. Semua cerita panggil, ambil seru wali ni, semua ini adalah benda wal tumisatid dunya bi amalil akhirah, mencari dunia dengan amalan akhirat. Tuan-tuan tengoklah semua cerita ni. Pasal apa orang marah, orang tak bagi tahlil? Bukan masalah tahlil, mislah kenuri. Orang duk boleh makan, dia kacau. Okay. Itu kita tengok dulu. Kalau orang tak buat kenuri arwah, dia kata apa? Hampa tak kesian kat mak bapak hampa kah? Ha? Nak jadi macam orang Perlis tu, kesian kat mak bapak. Sebenarnya bukan kesian kat mak bapak, kesian kat geng yang tak dapat makan tu. Patutnya kesian kat anak-anak tu, himpun duit, bagi dia kat dia. Ni kata orang kampung kita mati ni, tuan-tuan pas mayang ni, siapa ada duit bulan tabung, kita pergi hantar kat dia. Bukan tuan-tuan, ada kawan kita mati, jom kita pergi rumah dia makan nasi lepas ni. Macam tu. Very simple. Benda yang pertama dulu kita sebut, itu pun yang ada dalam kitab Syafi'i, itu pun menjadi Wahabi. Tetapi kenapa kita sebut juga banyak hal-hal yang kadang-kadang tuan-tuan tengok, Allah ni kalau kita tak baiki tuan-tuan, kalau kita tak kritik benda-benda pelik-pelik ni, tuan-tuan dengar, lagi teruk. Ni pun sebab keluar satu ada orang kritik, keluar satu ada orang kritik. Alhamdulillah sebahagian tu tarik balik. Kan? Keluar kritik, ada orang kritik. Kalau tak, tuan-tuan tengok macam-macam benda pelik keluar.
Akhirnya agama menjadi superstition, karut marut, kartun. Dulu saya balik, saya lawan cerita Nabi Sulaiman dan sang kancil. Dulu orang tahu dulu. Nabi Sulaiman dan sang kancil. Nabi Sulaiman yang hebat tu asyik duk main dengan sang kancil. Kancil di Malaysia. Dia nari Nabi Sulaiman main kat mana? Selepas tu baru jadi kereta. Dulu apabila kita kritik, antara awal saya balik masa tu kritik apa? Fadilat semayang tarawih tiap-tiap malam tu. Malam ni pahala sekian. Ada malam pahala seperti Nabi Allah Ibrahim. Bayangkan. Ada seperti sekalian Nabi. Seperti. Artinya dia kalau semayang tarawih malam tu, dia kata Nabi Ibrahim seorang pun aku. Pahala dia tahun tu seperti Nabi Allah Ibrahim. Tahun depan 2 kali Nabi Allah Ibrahim. Kita kata hadis seperti ini bau pun palsu. Wahabi. Tuan-tuan, bukan sebenarnya payah nak dapat datuk ni. Kadang-kadang lah ada tempat boleh bayar. Tapi yang paling senang ni dapat Wahabi. Tuan-tuan silap-silap ni pun pakai dapat habis. Hampa pergi ke mana? Kampungan Sunnah. Wahabi. Ha? Tapi Nabi SAW menyebut, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haqq la yadurruhum man khadhalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadzalik. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haqq. Senantiasa ada di kalangan umatku yang bangkit mempertahankan kebenaran. La yadurruhum man khadhalahum. Tidak akan memberikan mudarat, tidak akan mereka berundur dengan orang yang menghina mereka. Hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik. Sehinggalah datangnya urusan Allah, mereka akan tetap kekal di atas itu. Mudah-mudahan kita tetap kekal atas istiqamah untuk berdakwah dan menyatakan bahawasanya agama ini rujukannya ialah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak sehebat Abu Bakar dan Umar, tentu dah jauh untuk dibandingkan. Tetapi seperti mana kata Anas bin Malik, apabila datang satu orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, bila kiamat? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tak jawab dia bila kiamat. Rasulullah pun tak tahu. Malaikat Jibril pun tak tahu. Tapi Nabi bagi satu soalan yang penting untuk dia fikirkan. Madza a'datta laha? Apa yang engkau siap untuk menghadapi kiamat? Macam sekarang ni banyak teori konspirasi, minggu depan nak kiamat, tahun depan nak kiamat, tahun 2013 nak kiamat, tak jadi kiamat, 2023 pula. Madza a'datta laha? Bila apa yang kau siap? Dia kata la syai' illa anni uhibbullaha wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Aku tak siap apa Nabi. Maksudnya dia rendah diri, dia humble, dia sahabat Nabi. Taklah kata banyak amalan. Tapi aku sayangkan Allah dan Rasulnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama dengan orang yang engkau sayang. Kata Anas bin Malik, fama farihna bi syai'in farahana bi qaulin nabi anta ma'aman ahbabta. Tidak pernah kami ini bergembira dengan sesuatu seperti gembiranya kami dengan perkataan Nabi, engkau bersama dengan orang yang engkau sayang. Kata Anas, fa ana uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar wa arju an akuna ma'ahum bihubbihim iyahum wa in lam a'mal bimithli a'malihim. Aku sayangkan Rasulullah, Abu Bakar dan Umar, dan aku berharap aku akan dapat bersama dengan mereka disebabkan sayangnya aku pada mereka, walaupun aku tidak beramal seperti amalan mereka.
Mudah-mudahan para pencinta sunnah ini, walaupun kita sedikit amalan dan pendosa di hadapan Tuhan, dapatlah kita menghayati syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan dengan mengada-ngadakan perkara yang tidak ada lalu disandarkan kepada diri dan diletakkan secara dusta pada Nabi, tapi dengan merujuk kepada hadis yang sabit daripada Nabi, amalan daripada Nabi. Mudah-mudahan kita semua akan bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam disebabkan cinta kita kepada baginda Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum ajma'in.